6 cara Umar Abdul Aziz memimpin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau nama sebenarnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Manaf merupakan anak kepada golongan bangsawan, iaitu bapanya daripada Bani Umayyah dan ibunya merupakan cucu kepada Umar Al-Khattab. Beliau telah menjadi khalifah bagi dinasti Umayyah pada tahun 717 Masihi sehingga 720 Masihi ketika berumur 37 tahun. Tempoh pemerintahannya yang singkat tidak menghalang beliau untuk melakukan pelbagai pembaharuan daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama, beliau melakukan reformasi pejabat pemerintahan. Beliau telah menetapkan nilai yang perlu ada pada pimpinannya, iaitu mereka perlu mempunyai sifat taqwa, adil, tidak bertindak sewenang-wenangnya dan mereka perlu dekat dengan rakyat. Beliau juga menekankan ketelusan dalam setiap laporan yang dibuat oleh pimpinannya. Mereka tidak boleh menambah atau mengurangi sedikit pun. Beliau juga melarang pimpinannya mengambil sebarang suapan dan beliau dengan tegas akan menghukum pimpinannya yang melakukan penyelewengan. Sebagai contoh, beliau pernah mengutuskan surat yang menyebut, "Telah ramai orang yang mengadu tentangmu dan sedikit orang yang bersyukur atas jabatanmu. Kamu pilih, apakah kamu ingin membuat adil atau aku memecatmu?" Antara yang pernah dihukum olehnya ialah Yazid bin Muhallab, iaitu Gubernur Khurasan ketika itu, yang mengambil wang Baitul Mal yang sepatutnya diperuntukkan untuk fakir miskin. Yazid bukan sahaja dipecat, malah telah dipenjarakan. Kedua, beliau ingin mengurangkan pendapatan negara. Barangkali kita terfikir, biasanya pemimpin ingin menambahkan pendapatan negara. Mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin mengurangkan? Beliau ingin memperbaiki ekonomi dengan mengurangkan pendapatan negara kerana beliau menganggap pendapatan negara yang berlebihan akan menyebabkan pembelanjaan pada perkara yang tidak sepatutnya. Pendapatan negara diuruskan oleh sebuah institusi yang dinamakan Baitul Mal dan sumbernya diperolehi daripada zakat, iaitu cukai yang dikenakan kepada orang Islam, kemudian jizyah, iaitu cukai yang dikenakan kepada ahli zimmah, iaitu orang bukan Islam yang menetap di negara Islam, kemudian cukai daripada pedagang bukan Islam daripada luar daerah yang melalui daerah Empayar Umayyah, dan terakhir ialah khiraj, iaitu cukai yang diperolehi daripada tanaman yang dibayar secara sukarela. Yang ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membelanjakan wang kepada rakyat lebih besar daripada kepada negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahawa seandainya ekonomi masyarakat diuruskan dengan baik, maka rakyat akan hidup dengan sejahtera dan jenayah yang terkait dengan masalah ekonomi akan berkurangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mewajibkan pimpinannya untuk menyalurkan pendapatan negara kepada 5 golongan, iaitu fakir miskin, orang yang berhutang, tawanan, musafir dan ibn sabil serta hamba sahaya tanpa mengira latar belakang mereka. Beliau juga mengurangkan perbelanjaan negara dengan mengembalikan segala kemudahan untuk khalifah dan pimpinannya seperti rumah dan kenderaan kepada Baitul Mal. Terdapat juga sumber yang mengatakan beliau hidup seperti rakyat biasa. Yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghidupkan kembali pendidikan. Selain daripada ekonomi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan kerana beliau percaya bahawa pendidikan akan menghasilkan generasi yang berkualiti. Institusi pendidikan telah wujud sejak zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin dan telah menghasilkan ramai ulama dan pemikir. Namun khalifah-khalifah sebelumnya kurang mengambil berat akan hal ehwal pendidikan lalu menyebabkannya terbengkalai. Beliau mencorakkan pendidikan berasaskan ilmu agama dan ilmu kenegaraan. Madrasah merupakan institusi pendidikan formal ketika itu. Selain daripada masjid-masjid juga dimanfaatkan untuk tujuan penyebaran ilmu. Beliau menggalakkan masyarakat menuntut ilmu setinggi mungkin dan menyediakan beasiswa tanpa syarat bagi mereka yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Beliau juga melarang para guru untuk melakukan kerja lain selain daripada mengajar supaya mereka mampu untuk fokus terhadap aktiviti pendidikan. Dengan beliau juga memberikan gaji yang besar buat mereka. Yang kelima,
Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjaga hak golongan bukan Islam. Beliau bersikap adil kepada ahli zimmah dengan memerintahkan supaya ahli zimmah tidak diperlakukan sewenang-wenangnya atau dirosakkan tempat ibadah mereka. Beliau melarang para gubernurnya menghancurkan gereja dan kuil orang Majusi kerana Islam telah berdamai dengan mereka. Baginda juga memberi kebebasan berniaga kepada rakyat sama ada di darat ataupun di laut. Yang keenam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memelihara kebajikan golongan kelainan upaya. Beliau juga memberi perhatian lebih kepada orang kelainan upaya dengan membahagi-bahagikan hamba yang diperolehinya kepada semua orang yang lumpuh dan yang menderita penyakit bertahun-tahun lamanya. Sehingga akhirnya setiap pesakit yang lumpuh dan menghidapi penyakit lain mempunyai hamba yang melayani mereka. Setiap orang buta memiliki hamba yang membantu mereka dan perkara ini ialah satu amalan bantu-membantu antara rakyat agar lebih perhatian terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Reformasi politik, ekonomi dan sosial yang dibawa oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menatijahkan politik yang stabil, tiadanya berlaku pemberontakan kerana keperluan rakyatnya dipenuhi. Bahkan, taraf sosial masyarakat semakin meningkat apabila status mereka berubah daripada fakir kepada masyarakat yang mampu. Lalu Ibnul Jauzi meriwayatkan, seorang yang kaya bingung mencari seorang yang layak untuk menerima zakat kerana kebanyakan penduduk sudah hidup dalam kecukupan. Barangkali ini merupakan satu manifestasi kepada firman Allah Subhanahu wa taala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun. Negara yang baik dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. As-Saba ayat 15.